Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita masuk bicara dalam tu, kita tengok dulu nama kitab, iaitu Hasyiah Al-Alim Al-Allamah Syekhul Islam Al-Alimi Al-Allamati Syekhul Islam Asy-Syeikhi Ibrahim Al-Baijuri Al-Musammatu, ia dinamakan dia bitahqiqil maqam. Hasyiah ini dinamakan dengan tahqiqil maqam. Yang mana tahqiqil maqam ini hasyiah ala kifayatil awami. Hasyiah merupakan hasyiah di atas sebuah kitab bagi gurunya yang bernama Kifayatil Awami fi Ilmil Kalam, li syaikhihi, bagi gurunya, guru Syekh Ibrahim, iaitu Asy-Syaikhi Muhammad Al-Fadali. Ia dibangsakan kepada Al-Fadali, satu negeri di Daqahliyah, Mesir. Tawammadahumullahu birahmatihi wa askanahuma fasiha jannatihi, amin. Syekh Ibrahim Al-Baijuri dilahirkan pada tahun 1198. Dia masuk belajar di Azhar ketika berumur 14 tahun. Tapi kemasukan yang pertama tak lama lah, kerana lebih kurang setahun beliau belajar di Azhar. Perancis datang ke Mesir untuk menjajah negara Mesir. Lalu beliau berundur ke Jizah untuk beberapa ketika, sehingga tahun 1216 beliau kembali kepada Azhar untuk sambung belajar dia. Dan di antara muridnya yang menjadi penghubung lah, yang ia menjadi penghubung bagi orang-orang kita, khususnya orang-orang Melayu ni, iaitu Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Syekh Ahmad Ad-Dimyati ni ia orang bangsa orang Dimyat, orang Mesir juga. Tapi dia telah berhijrah ke Makkahul Mukarramah dan dilantik menjadi mufti di sana, mufti Asy-Syafi'iyah di Makkah. Maka beliau ni lah, iaitu Syekh Ahmad Ad-Dimyati lah yang menjadi penghubung lah, yang membawa sanad keilmuan Syekh Al-Baijuri, sehingga kita dapat bersambung, orang-orang Melayu ni dapat bersambung kepada Syekh Al-Baijuri melalui sanad yang dibawa oleh Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Baik. Syekh Baijuri meninggal kembali ke rahmatullah pada tahun 1276. 1276, manakala guru dia Syekh Muhammad Al-Fudali
kembali ke rahmatullah pada tahun 1236. 1236. Syekh Bajuri sendiri 1276. Beza dalam 40 tahun. 40 tahun. Baik. Kemudian kita masuk sikit hari ni sebagai permulaan. Qala Syekh Muhammad Al-Fudali Al-Fadali. Baca dengan Al-Fadali. Qala Syekh Muhammad Al-Fadali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Kita wakah di situ kerana sajak. Di belakang tu beliau berkata afdalil ibad. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Wakah situ. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Wakah situ. Dia sajak. Wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati warrasyad. Semua tu diakhiri dengan huruf dal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah, Ar-Rahim, lagi yang amat kasih sayang. Alhamdulillah. Puji-pujian itu lillahi, milik bagi Allah, ataupun tertentu bagi Allah. Tu atas kita nak tafsir alih la pada lillah tu la pada lillah tu kita nak kata istihqaq pun boleh, dan kita nak kata lam lil ikhtisas pun boleh, dan yang ketiganya alam lil milki. Lil milki, puji-pujian itu milik bagi Allah. Puji-pujian itu tertentu bagi Allah. Itu kalau kita pakai lam lil ikhtisas, ataupun puji-pujian itu terhak bagi Allah. Itu kalau kita baca, kalau kita kata lam itu lil istihqaq. Baik. Alhamdulillah, puji-pujian itu milik tertentu bagi Allah. Al-munfarid bil ijadi, yang ketunggalan. Yang ketunggalan bil ijadi, dengan mengadakan. Yang ketunggalan dengan mengadakan. Dengan mengadakan akan mungkin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dan selawat dan salam ala sayyidina Muhammad, ke atas penghulu kita Muhammad, afdalil ibad, selebih-lebih hamba. Wa ala alihi, dan ke atas keluarga Muhammad, ashabihi, dan para sahabatnya, ulil bahjati, yang ampunya keelokan, warrasyadi, dan pertunjuk. Ulil bahjati warrasyadi, ar-rasyad dalam tu ya tolong sikit, dengan mana alih tidak. Baik. Itu lebih kurang pengertian bagi kalam musannaf. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita ambil berkat Syekh Bajuri pula. Kita baca khutbah dia sepitah lalu dah. Tak perlu huruf panggil lah di khutbah dia ni. Lalu kata Syekh
Qala Syekhul Islam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimi bil kulliyati wa juz'iyati. Duk puji Allah yang mengetahui dengan segala perkara kulliyah dan segala perkara yang besar-besar. Itu al-kulliyat. Wal juz'iyat, dan segala perkara yang satu-satu. Orang Kelantan kata so-so. Segala perkara yang so-so. Itu satu-satu. Allah Ta'ala mengetahui kalau kita misalnya begini. Kita jadi insan tu kulliyah. Ya insan tu kulliyah. Lepas tu yang masuk di bawah insan tu, satu persatu yang masuk di bawah insan tu dipanggil juz'iyat. Baik, bil kulliyati wal juz'iyati wal al muttasifi subhanahu wa ta'ala bi jami'il kamalat. Wa ashhadu an la ilaha illallah al mukhalifu lil hawadisi fi dzati was sifat. Yang menyalahi akan segala yang baharu pada zat dan sifatnya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Afdalul makhluqati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi zawil majdi wal karamat. Salatan wa salaman daimaini nanju, bukan tanju, nanju biha, yang lepas kami dengan solat dan salam itu minal fattanat. Wa ba'du fayaqulul faqiru ila rahmati rabbi Ibrahimul Baijuri ad-da'if Ibnu Muhammad wa farallahu lahul latiful karim qad talaba min syekhina al-alimil lamah al-allamah al-habru. Kalau baca al-habru maknanya al-alim. Kalau baca al-hibru maknanya dakwah. Dakwah hak kita buat dalam pen tu. Untuk menulis tu. Al-midad dia panggil al-hibru. Cuma kalau kata al-habru dia sebut dah al-alim. Al-alim tu dia sebut dah. Alim, al-allamah, al-habru. Kalau kata al-habru makna al-alim, dia macam berulang pula. Kita baca al-hibru lah. Dia panggil tashbih sini. Jadi pengarang kita ni seolah-olah dakwah. Dakwah untuk buat menulis. Al-hibru al-bahru, laut. Al-fahamah, man huwa lil khisalil hamidah wa. Ya nuskah tu wala ke walin? Wala. Wala. Wa alik. Wa hamzah. Wa hamzah la. Wa ila. Dia jadi wa ila. Tu tak zahir tu. Tak zahir. Man huwa wala lil khisalil hamidah. Baik. Wala ni ia ambil daripada mualak. Yang berturut-turut. Yang berturut-turut, yang bertubi-tubi. Lil khisalil hamidah. Apa dia? Perangai. Khisal jamak khaslah. Jamak bagi khaslah. Perangai-perangai, segala perangai yang dipuji. Baik. Siapa dia? Maulana Syaikhu, Maulana Asy-Syaikhi. Qad talaba min syaikhina. Maulana Asy-Syaikhi Muhammad Al-Fadali. Fa'il bagi talabanya ba'dul ikhwan. Talaba min syaikhina ba'dul ikhwan. Telah menuntut daripada guru kami tersebut oleh sesetengah saudara.
Tuntut gapo? Kitabata. Kitabatan ala risalatihi. Supaya menulis suatu syarah lah. Suatu syarah ala risalatihi, di atas risalahnya. Al-musammati, yang dinamai bi kifayatil awami fi ma yajibu alaihim min ilmil kalam. Jadi setengah-setengah saudara telah meminta kepada Syekh Muhammad Al-Fadhali supaya menulis satu syarah, satu huraian di atas risalahnya yang bernama Kifayatil Awam fi ma yajibu alaihim min ilmil kalam. Tapi Syekh ia tak saya tulis sendiri. Lalu kata dia nya fa'azinali. Maka meizin bagiku asy-syaikhu oleh aku sebut fil kitabati alaiha, pada menulis di atasnya, di atas risalah. Fangsyaraha, tak kala gurunya izin, fangsyaraha, maka buka dadaku, terlapang dadaku. Fangsyaraha sadri, tu dengan berkat guru dia. Izin dia. Jadi terbuka dada dia, terbuka hati dia. Tu berkat. Berkat izin ni satu keberkatan. Dan untuk mendapat keberkatan, kita minta izin. Dengan izin tersebut ia jadi insyirah. Fangsyaraha sadri lizalika ay lil kitabah. Wallahu a'lam bima hunalika. Fa'allaqtu 'alaiha, maka aku muta'alliqkan 'alaiha, ala risalah, kalimatin latifatin, beberapa kalimah yang halus, bi ibaratin mustahsanah, dengan ibarat yang dielok, syarifah, yang mulia. Fajaat, maka datanglah ia, bihamdillah, dengan kepujian Allah, hasyiyatun nafi'atun, satu hasyiah yang memberi manfaat. Wa arju an takuna, dan aku harap bahawa adalah hazihil hasyiyah ni sati'atan bil qabuli. Bil qabuli sati'atan. Sati'ah ni maknanya murtafi'ah, terangkat. Dia harap bahawasanya hasyiyah dia ini jadi terangkat bil qabuli, dengan diterima oleh orang. Wasammaituha tahqiqal maqami ala kifayatil awami fi ma yajibu alaihim min ilmil kalam. Wallaha as'alu an yanfa biha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa kafili faya ni'mal kafil. Cukup. Kemudian kita masuk sikit dalam hasyiah. Tengok pada kata qauluhu al-munfaridi. Qauluhu al-munfaridi bil ijadi. Allah yang ketunggalan dengan mengada. Di sini ya ada satu persoalan. Kenapakah musannaf kita ni dia tak sebut juga al-i'dam? Apa dia tak kata al-munfaridi bil ijadi wal i'dam? Kerana i'dam pun tugas Allah juga. Meniadakan makhluk tugas Allah juga. Bukan orang lain. Mengada tu maklum dah. Mengadakan makhluk tu kita telah maklum dah. Begitu juga al-i'dam. Tapi kenapakah musannaf kita di sini dia hanya menyimpan atas al-munfarid. Dia hanya sebut al-munfarid, dia hanya sebut al-ijad, tidak sebut al-i'dam. Nanti kita tengok jawapan dia dalam hasyiah. Baik. Qala al-muhasyi rahimahullahu ta'ala, ia nak tafsir makna al-munfarid.
Yang ketunggalan dengan mengada. Apa maksud yang ketunggalan dengan mengada? Ai allazi ikhtassa, yang tertentu ia Allah. Yang tertentu ia Allah bi ijadil asya'i, dengan mengadakan akan segala sesuatu. Itu makna al-mufarid. Yang tertentu Allah dengan mengada akan segala sesuatu. Sama ada suatu tersebut ikhtiyariha, sama ada yang bahasa ikhtiari. Sama ada yang bahasa ikhtiari. Supaya perbuatan kita yang ikhtiari, memukul, bergerak, ada. Tu ikhtiariha, wattirariha, ataupun perbuatan yang bahasa ittirari. Ni lawan bagi ikhtiari. Ikhtiari perbuatan yang bahasa sengaja. Yang bahasa ikhtiari, yang bahasa pilihan. Adapun ittirari tak ada pilihan dah. Tak ada pilihan, terjatuh. Kita naik pokoknya, tiba-tiba terjatuh. Bukan kita pilih tu. Jatuh tu bukan kita pilih, malaikat kerana nak bunuh diri. Ada juga naik 14 tingkat, terjun. Hak tu bukan tertujung tu. Hak tu tuju dengan sengaja. Jadi ittirariha ni artinya perbuatan hamba yang dibangsakan pada ittirari lawan bagi ikhtiari. Lawan bagi ikhtiari. Yang tidak sengaja. Yang mana kita sebut dalam lawak kita ni ada imbuh terlanggar, terjatuh, tersentuh. Baik. Jadi nak ayat katanya perbuatan kita yang bahasa ikhtiari dan yang bahasa ittirari, semua tu Allah lah yang mengadanya. Tertentu dengan Allah. Tertentu ia Allah dengan mengadakan perbuatan tersebut. Bukan kita yang mengada pada hakikatnya. Perbuatan kita tu bukan kita yang mengadakan pada hakikat. Kita hanya ada usaha. Usaha ikhtiar ya. Baik. Khairiha, sama ada baiknya, wa syarriha, dan jahatnya. Sama ada baik dan jahat, semua tu mengadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Wa in kana, dan jika adalah la yajuzu nisbatus syarri ilaihi ta'ala illa fi maqamit ta'lim. Dan jika adalah tidak harus membasakan jahat, membasakan kejahatan ilaihi kepada Allah Ta'ala illa fi maqamit ta'lim. Kita nak basa ke dia tak boleh. Kejahatan kita nak basa ke Tuhan tak boleh. Nak kekek main-main kat kedai kopi tak boleh, haram. Malaikatnya ketika mengajar. Kerana kita nak menyatakan pegangan kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka berpegang bahawasanya jahat baik dan jahat itu berlaku dengan qadar, berlaku dengan takdir, dengan takdir qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada makam mengajar boleh kita nak royak. Ada pun nak kekek main-main kat kedai kopi tepi jalan atas wakah tu, maka haram. Haram. Fa fi kalamihi, maka sabit pada kalamnya kalam musannaf. Pada kalam musannaf kata al-mufaridi bil ijadi. Sabit pada perkataan musannaf tersebut isyaratun ila mazhabi ahli sunnati. Ya jadi isyarat dah sini, menunjuk kepada mazhab ahli sunnah. Dia kata al-mufaridi bil ija ni menunjuk kepada mazhab ahli sunnah.
Gapo dia mazhab Ahlus Sunnah? Min wahdaniyati al-af'al, daripada esa pada perbuatan. Tu makna esa pada perbuatan. Dah kita dak kira sifat wahdaniyah tu. Esa pada sifat, esa pada zat, esa pada sifat dan satu pada perbuatan. Dah pada af'al. Tu dia. Yakni tertentu Allah dengan mengadakan perbuatan kita yang bahasa ikhtiari dan yang bahasa ikhtiari dan yang jahat dan yang baik. Semua tu Allah lah yang mengadakan, bukan orang lain. Tidak orang lain. Tu pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena duduk situ. Ni duduk cara bab pegangan. Bukan duduk cara bab zauki. Kalau nak cara bab zauki, ya kena belajar, ya kena terjun dalam bidang tasawuf pula. Sebab tu ya dalam bidang tasawuf, kita akan temu pula istilah ni, tauhid al-af'al. Pada perbuatan. Di dalam bidang usuluddin pun kita bertemu tauhid al-af'al. Satu mengesakan apa dia? Perbuatan, segala perbuatan. Cuma bezanya walaupun istilah sama, tauhid af'al dibicarakan di dalam ilmu usuluddin dan dibicarakan juga dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Tapi bezanya tauhid af'al yang dibicarakan dalam ilmu usul ni dia panggil duk kira bab pegangan. Duk kira bab pegangan. Adapun tauhid af'al yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf, hak tu dia panggil zauqi. Bukan pegangan tu, hak tu rasa. Jangan duk tukar. Dia bidang lain tu, tugas lain-lain. Tu dia. Tauhid af'al dalam ilmu usuluddin duk kira pegangan. Tauhid af'al dalam ilmu tasawuf duk kira zauqi. Tu dia dah, rasa. Baik. Di sini isyarat kepada mazhab Ahlus Sunnah. Wa raddun. Tu atas pada kata isyaratun. Fa fi kalamihi raddun. Raddun ada menolak li mazhabil Mu'tazilah. Dan menolak akan mazhab Mu'tazilah. Tu ya beza sikit dah. Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Menolak mazhab Mu'tazilah. Gapo dia? Pegangan Mu'tazilah. Min annal abda, daripada bahawasanya hamba. Hamba itu yakhluqu af'alahul ikhtiyariyah kama sayati. Tu pegangan dia waktu. Hambalah yang menjadikan segala perbuatannya yang bahasa ikhtiari. Tu dia dah. Kalau gitu hak dak jadi khilaf kita dengan dia, betul ni ya. Betul ikhtiariyah ya. Adapun perbuatan yang bahasa ittirariyah sepakat. Bila hamba naik pokoknya terjatuh, maka terjatuh tu berlaku dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat kita dengan Mu'tazilah. Sepakat. Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah sepakat. Hak tu berlaku dengan qada dan qadar. Maknanya Allah lah yang mengadakan perbuatan tu. Perbuatan terjatuh tu Allah lah yang mengadakan. Hak tu sepakat. Ada pun perbuatan yang sengaja ni. Perbuatan yang sengaja ni, kita sengaja pukul orang misalnya. Kita sengaja sentuh objek misalnya. Maka hak ikhtiari ni ya jadi khilaf di antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Yang mana Ahlus Sunnah mengatakan bahawasanya perbuatan yang bahasa ikhtiari itu ia panggil dijadikan oleh Allah. Dijadikan oleh Allah. Ada pun Mu'tazilah, mereka berpegang bahawasanya
hamba lah yang mengadakan segala perbuatannya yang ikhtiari. Hamba buat, bukan Tuhan buat. Tu dia dah. Hamba buat. Perbuatan tersebut hamba buat. Tengok. Jauh. Tu dia nya jauh tu. Tapi sekadar begitu tu ya tak boleh kita nak hukum demo tu sebagai kafir, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Kerana Mu'tazilah ni walaupun mereka mengatakan bahawasanya segala perbuatan ikhtiariah itu dijadikan oleh hamba, walaupun mereka kata begitu, tapi mereka masih lagi mengait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi mengaitkan dengan Allah. Tak lepas lagi. Kerana hamba mengadakan perbuatan ikhtiari itu dengan kuah. Dengan kuah yang ditaruh oleh Allah Taala, yang diletak oleh Allah Taala pada diri hamba tersebut. Maka dengan kuah tersebut itulah hamba mengadakan perbuatan yang ikhtiariah. Kalau tak ada kuah itu, tak boleh buat juga. Jadi ia sakut juga dengan Tuhan. Ia sakut juga dengan Tuhan. Sebab tu tak boleh kita nak hukum kafir. Sekadar mubtadi'. Orang yang rekoh-rekoh dalam agama. Pegangan tak ada. Tak ada, Nabi tak ajar pegangan ni. Baik. Kama sayati. Kemudian apa maksud al-ijad? Wal ijadu, dan bermula ijad. Mengada tu. Apa maksud mengada? Huwa ibrazul mumkin minal adami ilal wujudi. Menzahirkan mungkin daripada tak ada kepada ada. Mengada lah mudah-mudah. Terjemah dia mengada. Al-ijad artinya mengada. Menzahirkan dan menzahirkan mungkin daripada tak ada kepada ada. Nuktah. Kemudian fa in kunta, maka jika engkau kata lima qtasara alal ijadi. Ni soalan yang kita timbulkan saat ni. Lima qtasara alal ijadi, kerana apakah menyimpan oleh musannif alal ijadi? Musannif kita dia sebut ijad saja ya. Tak sebut i'dam, lawan bagi ijad tu. Ma'a annahu, serta bahawasanya kama infarada subhanahu wa ta'ala bihi ay bil ijad infarada bil i'dam. Sebagaimana ketunggalan Allah Ta'ala dengan ijad, maka ketunggalan Allah juga dengan i'dam. Meniadakan makhluk Allah juga sebenarnya, bukan orang lain. Tapi apa tak sebut? Qultu, aku jawab, iqtasara alaihi, menyimpan oleh musannif alaihi alal ijad. Musannif sebut ijad saja sini liqaunihi, kerana keadaan al-ijad huwal muttafaqu alaihi inda ahli sunnati. Mengadakan makhluk tu Allah lah. Allah lah yang tertentu. Tu dia. Orang lain tak ada. Tak boleh nak mengada. Allah ya. Tu ittifaq. Kata sepakat di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mengada makhluk tu Allah. Allah juga. Allah juga. Hak tu ittifaq. Wa ammal i'dam, adapun meniadakan makhluk, hak ni bukan kerja tu khilaf lah. Faqad khalafa fihi fil i'dam ni oleh Imamul Haramain. Tok guru bagi Imam Ghazali. Jadi Imam Haramain dia kata i'dam ni bukan kerja tu kerja tu ijak je, mengada je. Ada pun meniada bukan kerja tu pula. Seria dengar. Seria dengar. Tapi hak kata ni bukan cala-cala orang. Imamul Haramain. Guru bagi Imam Ghazali. Tengok.
Kalau gitu i'dam kira siapa? Kira siapa? Meniadakan makhluk ni kira siapa? Deh. Tengok dulu. Apa kata Imam Haramain? Haisu qala, sekira-kira berkata ia Imam Al-Haramain, bi annal mumkina yan'adimu bi nafsih. Begitu. Bahawasanya mungkin makhluk tu tak ada dengan sendiri. Pelik juga dah. Tu dia. Dah, mungkin ia tak ada dengan sendiri. Ada pun nak ada dengan sendiri mustahil. Dah, mungkin nak ada dengan sendiri tu mustahil. Kena ada yang mengadakan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masa dia tak ada, hilang mungkin tadi. Maka siapakah yang menghilangkan? Siapakah yang meniadakan? Kata Imam Haramain, bukan Allah. Bukan Allah yang meniadakan. Dia tak ada sendiri. Kok tu? Dia tak ada sendiri. Tu dia. Tapi nak tak ada sendiri tu ia ada sebab. Ia ada sebab. Bisa babi dengan sebab qat'illah. Nuskah tu qat'i ko? Qat'i juga. Nuskah lain qal'i. Boleh pakai belaka tu. Qal'i cabut. Qat'i potong. Boleh pakai dah. Dengan sebab mencabut. Kalau qal'i. Dengan sebab memutus. Dengan sebab memutus oleh Allah Ta'ala anhu daripada mungkin asbabal wujudi. Akan segala sebab bagi ada. Bila Tuhan memutuskan segala sebab bagi ada, maka makhluk tersebut tak ada dengan sendiri, hilang dengan sendiri. Itu dia. Dah. Lagu mana misal dah nampak sini? Nak orang kampung faham. Makhluk tak ada dengan sendiri. Misalnya pelita minyak gas. Pelita minyak gas, selagi kita duk bubuh minyak gas tu, selagi itulah sumbu pelita duk nyala. Manakala kita menghentikan bantuan, kita menghentikan bantuan, itu makna qata'illah asbabal wujud. Kita menghentikan bantuan, kita tak bubuh minyak gas, maka sumbu pelita tadi terpadam dengan sendiri kau kita kena pergi hembus. Dah. Dia terpadam dengan sendiri. Tu dia. Dah terpadam dengan sendiri. Itulah misal. Nak suruh orang kampung faham. Tu dia. Tidak tak nampak ni. Apa maksud Imam Haramain ni? Macam mana Imam Haramain berkata lagu tu? Makhluk tak ada dengan sendiri. Tengok. Jadi bukan Tuhan lah yang meniadakan. Ya. Di sisi dia lah. Di sisi dia. Bukan Tuhan lah yang meniadakan. Bukan kerja Tuhan. Kerja Tuhan hanya memutuskan sebab bagi ada. Tu je. Tuhan tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh udara, mati. Tu dia dah. Tak ada makhluk tu misalnya. Tak ada, hilang makhluk tu. Hilang dengan sendiri. Itu kata Imam Haramain. Tapi menurut jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, meniada itu juga kerja Allah. Tugas Allah juga, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pasal itulah musannaf kita ni tak sebut al-i'dam. Dia tak kata al-munfaridi bil ijadi wal i'dam. Kerana i'dam khilaf ulama. Ijad ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis.
Halus ni. Jawapan ni halus. Dakik dia panggil. Kama sayati insya-Allah taala. Wa haza ai hazal jawab. Wa haza ai hazal jawab. Mana? Iktasara alaihi liqaunihi huwal muttafaq alaih inda ahli sunnah wa ammal i'dam faqad khalafa fihi. Tu jawab apa tu? Wa haza ai hazal jawab. Adaqqu terlebih halus, terlebih dakik min jawabi ba'dihim. Terlebih dakik, terlebih halus daripada jawapan setengah-setengah mereka itu. Setengah-setengah mereka itu, setengah-setengah ulama, dia jawab lagu lain. Kenapakah musannif tak sebut i'dam? Ulama lain jawab, dia tak sebut i'dam kerana dia panggil mimbabil iktifak, dia panggil. Mimbabil iktifak. Kerana mada dah sebut ijab, faham tu i'dam. Ada. Sebut kata sejuk, faham panah. Tu dia. Jadi dia sebut ijab saja mimbabil iktifak. Kata setengah ulama dia jawab lagu tu. Tapi tak dakik. Tak dakik. Jawab apa yang diketengahkan oleh aku ni hok adaku. Hok lebih dakik. Iaitu ijab itu ittifaq ahlus sunnah dan i'dam itu khilaf antara jumhur ahlus sunnah dengan iman haramai. Jawab tu lebih dakik lagi. Baik. Min jawabi ba'dihim bi anna fihi. Jawab dianya bi anna fihi, dengan bahawasanya padanya, pada kalam musannaf itu iktifaan. Ia ada iktifa, babul iktifa dia panggil. Wa alaihi, dan jika berlaku di atas jawapan ini, wa alaihi ay wa ala jawabi ba'dihim. Wa in jarayna ala jawabi ba'dihim fa inna martakabahu li ajli saj'i. Apa kenapakah musannaf mengerjakan iktifak? Musannaf mengerjakan iktifak li ajli saj'i, kerana nak sajak. Kalau sebut i'dam, ia panggil tak muafakat dengan afdalul ibad. Lalu ia buat i'dam. Tu dia. Tu jawapan bagi setengah ulama. Nuktah. Kemudian la yuqalu. Nuktah satu. Habis dah. La yuqalu, tidak dikatakan ai fil i'tirad. Tidak dikatakan pada i'tirad. Ni nak timbul satu i'tirad. Tapi tak boleh kata sebenarnya. Tak boleh kata i'tirad. La yuqalu fil i'tirad. Dia sekat dulu lagi. Itu dia. Mu tak boleh i'tirad. Ada. Dia takut kita i'tirad. Dia galak dulu lagi. Dia halal dulu lagi. La yuqalu fil i'tirad. I'tirad lagu mana? Kritik mana? Kana alaihi. Adalah. Sepatutnya di atas musannaf itu ayyunabbiha, bahawa menjaga ia musannaf alang firadihi ta'ala bi isbatil ahwalil hadisah. Sepatutnya musannaf ia kena buat penjaga di atas ketunggalan Allah Ta'ala dengan mengisbatkan segala hal yang baru. Sepatutnya kena ada kait lah. Al-mufaridi bil ijadi bi isbatil ahwalil hadisah. Sepatutnya kena kata gitulah. Tu dia. Ketunggalan pada mengadakan apa dia? Bi isbati. Dak. Bukan sepatut kata al-mufaridi bil ijad ni. Ia kena, maknanya kena sebut suku pula. Kena sebut suku pula. Yakni al-mufaridi bi isbatil ahwalil hadisah.
Sepatutnya dah pengarang kita kena sebut juga hak tu. Al-munfaridi bil ijad wal munfaridi bi isbatil ahwalil hadisah. Sepatutnya kena kata gitu kata. Sebagai penjaga tapi dak juga sebut ijad saja. Tak sebut isbat. Tu dia dah. Bab apanya? Tak boleh kritik lagu tu. Mu tak boleh kritik lagu tu. Baik. Mana contoh ahwal al-hadisah ka kauni Zaidin aliman. Seperti keadaan Zaid yang alim. Tu panggil hal. Dia hal yang baru. Dia panggil maknawiyah. Tu dia dah maknawiyah bagi baru. Li'anna nakulu, kamu tak boleh kritik lagu tu. Li'anna nakulu, kerana kami nak kata gini. Innama tarakat tambiha ala zalika, ay ala infiradihi ta'ala bi isbatil ahwalil hadisah tu. Liqaunit tahqiq, kerana keadaan kau yang tahqiqnya adama subutil ahwal. Tak ada sebenarnya, tak sabit. Segala hal tak sabit. Jadi asyak tu ada 3 lah. Segala asyak tu ada 3. Tu dia. Baik. Apa dia? Maujud, ma'dum, lepas tu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Tu dia. 3 tu ya. 3 tu ya. Tu kau tahqiq. Adapun kau yang tidak tahqiq itu bi-fa. Al-asya tu ada fa. Maujud, lepas tu hal. Hal ia dekat-dekat nak ada. Hal ni ia dekat-dekat nak ada. Martabat dia. Ya hal satu kelakuan antara ada dan tak ada. Nak kata ada betul tak boleh. Nak kata tak ada langsung tak boleh juga. Kalau kata ada betul, tak usah panggil panggil maujud selalu mudah. Panggil maujud selalulah. Tapi ia bukan begitu. Ia bukan ada betul. Dan ia tak turun, tak ada langsung. Kalau turun tak ada langsung, panggil ma'dum selalu. Ia duduk tengah-tengah. Antara ada dengan tak ada tu, ia duduk tengah. Duduk tengah. Tapi dekat-dekat ada. Tu dia dah. Dekat-dekat nak ada. Tu hal. Jadi kau tahqiq tak sabit. Mana ada tu dia dah kau yang tahqiq. Baik. Jadi berlaku di atas kau tahqiq itulah. Pengarang kita sini dia tidak menjagakan. Dia tak kata al-munfaridi bi isbatil ahwalil hadisah. Dia tak kata gitu dak. Baik. Fima ya'ti kama sayazkuruhu fima ya'tilah. Jauh lagi tu. Wala yakhfa ma fi kalamihi, dan tidak sembunyi barang yang sabit pada kalam musannaf itu min bara'atil istihlal. Ada bara'ah istihlal sini. Gapo bara'ah istihlal? Wa hiya an yushira al mutakallimu, bahawa mengisyarat oleh mutakallim fi tali'ati kalamihi ila maqsudihi. Pada permulaan kalamnya itu dia isyarat kepada maksud. Maksud nak cara ialah ilmu tauhid. Tu dia dah. Jadi pada awal-awal kalam dia tu dia sebut al-ijad. Al-munfaridi bil ijad. Bila orang dengar yalah dah ni. Pengarang ni nak cara ilmu usuluddin. Dia reti di permulaan kalam lagi. Tu bijak para ulama. Dalam khutbah dia tu ada bara'atul istihlal. Baik. Amma bara'atul matlaq. Ni tak kita dengar kita ni. Ada juga bara'ah matlaq. Gapo? Ni istilah ni. Kalau bara'ah, kalau kita nak terjemah makna nyata. Nyata anak bulan. Istihlal. Baik, bara'atul matlaq. Ni istilah dah. Fahiyat taqdimus sana. Mendahului puji. Mendahului puji alal maksud. Sebelum masuk cara ilmu usuluddin tu, duk puji dulu. Dia panggil bara'atul matlaq. Duk puji dulu. Ilmu usuluddin ni merupakan ilmu humbi agama. Ada. Asas agama, tunjang agama. Siapa-siapa tak reti ilmu usuluddin, artinya orang tu tak ada humbi agama.
Tak ada dasar agama. Manakala tak ada dasar agama, utuhlah agamanya walaupun mulut ia dak kekek menegakkan Islam. Tu dia dah. Mendirikan Islam, membangunkan Islam. Tapi kalau dia sendiri tak reti usul, tak ada usul, maka hakikatnya dia memutuhkan agama dia. Wal iyazabillah. Kita minta berlindung. Baik. Tu dia. Puji dulu. Sebelum masuk maksud tu puji dulu. Tu panggil bara'atul matlab. Istilah. Bara'atul matlab. Banyaklah. Pengarang-pengarang sebelum masuk perkara tu ia puji dulu. Puji ilmu fiqh, puji ilmu tafsir, puji ilmu tauhid. Tu dia dah. Baik. Wa amma bara'atul maqta'. Maqta' ni hadu akhir sekali. Fahiya al-ityanu bima yush'iru bilintihai. Mendatangkan dengan suatu kalam dengan perkataan kalimah yang memberitahu selesai. Dengan selesai. Nak sudah ni. Ni ia duduk di akhir. Ka qaulihim fil akhiri ay fi akhiril kalam wa nas'aluhu husnal khitam. Yalah tu. Dia panggil bara'ah al-maqta' lagu tu. Nuktah. Habis. Kemudian ni penting. Wangzur. Kata muhasyih. Wangzur dan tilik olehmu. Tilik olehmu, tilik dengan mata hati lah. Tilik fikir olehmu. Hal warada itlaqul mufaridi alaihi ta'ala aula. Tengok. Adakah datang warid? Ada dalil ke? Aduh, orang lah ni sikit-sikit nak dalil. Ada dalil ke? Ada ke ayat Quran? Ada ke sunnah Nabi? Ada ke ijma' yang mengatakan al-mufarid itu nama Allah? Boleh guna mufarid tu sebagai nama Allah, boleh ke? Kalau orang tanya. Hal warada itlaqul mufaridi alaihi ta'ala aula. Ada hadis ke sebut al-mufarid ni ismullah, nama Allah. Sedangkan nama Allah 99 ada sekali al-mufarid. Tak ada. Tu dia. Walaupun kita tak hafal tapi kita tahu kita tak ada. Tu dia dah. Al-mufarid. Tak ada. Tiba-tiba sini pengarang kita ia guna. Dia itlaq al-mufarid ni di atas Allah Taala. Boleh tak? Kalau gitu kata dia, amma ala wurudihi fa zahir. Kalau kita kata ada hadis, ada warid. Hadis ke ayat tak kira lah warid tu. Maka ada pun jika kita kata ada warid fa zahirun ay likulli ahadin. Tu zahir dah. Kalau ada warid zahir. Nyata lah. Tak nak kecek banyak. Tapi wa amma ala adami wurudihi. Dan jika kita kata tak ada warid. Wa huwa zahiru. Ni dengan alif lah. Wa huwa zahiru ai indi. Yang zahir di sisi aku gitu dah. Yang nyata di sisi aku kata Syekh Bajuri tak ada warid. Tak ada dalil yang sebut al-mufarid itu nama Allah. Tak ada. Kalau gitu bila tak ada gak fa kaifa yutlikuhu alaihi ta'ala. Bagaimanakah betapakah muitlaq oleh musannif akan dia akal al-mufarid di atas Allah Taala? Boleh ke? Nak itlaq. Sedekah ma'a anna asma'ahu taufiqiyah. Sedangkan nama-nama Allah tu semua tu taufiqiyah belaka. Apa maksud taufiqiyah? Artinya terhenti di atas ajaran syarak. Kena syarak beritahu dulu. Ni nama Allah. Ni nama Allah. Ni nama Allah. Barulah kita boleh guna. Tu dia. Sedangkan al-mufarid tak ada dalil. Tak ada warid. Yang mengatakan itu nama Allah. Kerana nama Allah tu taufiqiyah. Artinya kita nak reka tak boleh. Ni comel ni. Buh nama Tuhan. Tak boleh. Kalimah ni comel. Molek makna dia.
Dah kita buh nama Tuhan, boleh ke tak? Tak boleh. Nak buh nama anak sendiri boleh. Anak kucing ke, anak kuda ke, tak apa. Tu dia. Nama Tuhan tak boleh. Taufiqiyah. Apa maksud taufiqiyah? Ay yatawaqqafu jawazu itlaqiha alaihi ta'ala ala wurudiha fi kitabin au sunnatin sahihatin au hasanatin au ijma'. Terhenti harus itlaqnya, itlaq asma' tu alaihi ta'ala, terhenti ala wurudiha, ta'alluq dah. Ala wurudiha tu ya ta'alluq pada kata yatawaqqafu. Yatawaqqafu ala wurudiha fi kitabin au sunnatin sahihatin au hasanatin au ijma'. Tu dia dah. Illa malaikat gini, illa an yuqala, malaikatnya jika dikatakan jara asy-syaikhu fi zalika ala tariqati Abi Bakril Baqillani. Malaikat kalau kita kata musannif di sini dah dia berlaku fi zalika ai fi itlaqil mufarid ni. Fi itlaqil mufarid ala Allah ni. Dia berlaku ala tariqati Abi Bakril Baqillani. Dia berlaku di atas tariq Abu Bakar Al-Baqillani. Tu dia. Dah ia luas sikit sini. Maknanya di sisi Abu Bakar Al-Baqillani ni asma Allah tu bukan taufiqiyah dah. Bukan taufiqiyah. Tu dia. Gapo tariqah dia? Min tajwizi, daripada mengharuskan. Abu Bakar Al-Baqillani ini menghukum harus itlaqi ma, mengitlaqkan barang lam yarid fihi iznun wala man'un. Barang yang tidak datang izin, yang izin daripada syarak. Wala man'un, dan tak ada tegah. Asal kau tak ada halangi, walaupun tak ada izin, tak apa. Boleh kita guna kalimah tu dah. Kita buh nama Tuhan. Boleh. Boleh kita buat sendiri. Asal kau tak ada man'un. Tu dia dah. Tak ada halangan. Tu dia. Tu syarat. Banyak syarat bakilan ni pun. Dah dia pun tak berani juga. Dah. Tu syarat satu. Pertama dah. Malam yarid fihi iznu wala man'un. Tak ada halangan. Syarat yang keduanya wakana ta'ala, dan sentiasa Allah Ta'ala muttasifan bimaknahu. Allah Ta'ala bersifat dengan maknanya. Dengan pengertian dia tu bersifat dah sebenarnya. Kalau sini ke, Allah Ta'ala bersifat dengan makna munfarid. Apa makna munfarid? Munfarid iaitu kena kepada al-infirad. Jadi al-infirad tu Tuhan bersifat lama-lama dah sedia kala lagi. Cuma panggilan secara resmi tu. Tu dia. Panggilan al-mufarid tu tak ada dalam hadis. Tak ada warid. Tak ada dalam ayat. Tapi al-infirad tu Tuhan bersifat lama-lama dah. Sedia kala lagi. Tu dia dah. Dua syarat dia. Walam yakun muhiman ma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Dan tidak memberi wahai akan perkara mustahil. Kalimah tersebut tu jangan kalimah yang memberi wahai. Yang memberi wahai akan perkara mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada tiga syarat ni, boleh kita guna lafaz tersebut, kita itlaq lafaz tersebut di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tariq bagi Abu Bakar Al-Baqillani. Tu dia. Baik. Kemudian summa, kata Syekh Bajuri. Kata Imam Bajuri, summa ra'aitu li ba'dihim. Kemudian aku tengok bagi setengah-setengah mereka itu akan tahriran, akan huraian. Ra'aitu tahriran li ba'dihim. Aku telah melihat akan huraian bagi setengah-setengah mereka itu, yang mana huraian tersebut yang bagi ta'wilu alaihi. Saya kiranya
kita berpegang. Dan at-ta'wil berpegang alaihi ala tahrir. Saya kiranya kita berpegang kepada huraian tersebut. Gapo dia? Wahwa ni at-tahrir. Wahwa annan niza' bahwasanya al-khilaf. Bahwasanya khilaf antara jumhur dengan bakilani ni. Innama huwa fil itlaqi ala sabilit tasmiyatil khassah. Khilaf antara bakilani dengan jumhur tu khilaf pada itlaq di atas jalan nak menamakan secara khusus dia panggil. Nak buh nama secara khusus. Al-Mufarid nama Tuhan. Nak kata gitu tu khilaf. 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 Kata jumhur kena ada izin daripada syarak. Kata bakilan ni tak apa. Dan walaupun tidak ada izin syarak, asalkan tak ada halangi. Lepas tu dari segi makna pun Tuhan bersifat. Tuhan bersifat dan tidak memberi wahai akan perkara yang mustahil. Boleh. Di sisi Abu Bakar Al-Bakilan ni. Jadi khilaf antara mereka itu ialah atas jalan, ia panggil itlaq di atas jalan tasmiyah khassah. Adapun kalau kita nak guna al-munfarid sebagai sifat secara umum boleh. Hak tu tak ada khilaf sekali. La fil itlaqi ala sabilil wasfiyatil kulliyah. Yalah. La fil itlaq artinya la an-niza'. La an-niza' fil itlaqi ala sabilil wasfil kulliyah. Tidak berlaku khilaf pun antara jumhur dengan bakilan itu apa dia pada mengitlaqkan munfarid tu di atas sabilil wasfiyah al-kulliyah. Dia panggil atas jalan mensifatkan yang bahasa umum. Mensifatkan Allah yang bahasa umum. Royak cara umum gitu ya. Dan al-munfarid sifat tu. Secara umum gitu ya. Adapun nak kata nama Tuhan secara tertentu, tak hak tu khilaf. Hak tu khilaf. Gitu. Lepas tu misal nak mudah nampak lagu mana? Sifat secara umum ni. Misal nak mudah nampaknya seperti kita manusia ni. Hak tu nama Syukri, hak ni nama Abdul Malik, hak ni nama Asih. Tapi dari segi sifat secara umum Abdullah belaka. Apa dak? Kita ni Abdullah belaka. Hamba Allah. Tu kita panggil sifat secara umum. Tapi nama secara khususnya hak tu Syukri nama dia. Hak tu Khalid, hak tu Abu Bakar. Dia panggil tasmiyah khassah. Ada pun sifat dengan cara umum ni Abdullah belaka. Tu dia. Jadi Abdullah tu bukan nama, dia sifat dengan cara umum. Ni siapa? Al-Munfarid ni bukan nama, tapi sifat Allah Ta'ala secara umum dia panggil. Tu dia dah. Sifat Allah Ta'ala secara dia bahasa umum. Bukan nama pun. Tu tak khilaf. Kalau huraf gitu. Hak jadi khilafnya kalau huraf al-Munfarid ni merupakan ismullah. Nama Allah. Tu jadi khilaf. Khilaf. Baik. Wal farqu bainahuma. Dan bermula perbezaan di antara keduanya, di antara at-tasmiyah al-khassah dengan al-wasfiyah al-kulliyah. Perbezaan di antara keduanya itu fil hawadisi pada segala yang baru. Anna kulla ahadin yutlaqu alaihi Abdullah bil makna al-wasfi. Yalah. Semua tiap-tiap orang ni diitlaq di atas dia tu sebagai hamba Allah. Dengan makna yang wasfi. Dengan pengertian yang bahasa sifat dia panggil. Kita ni hamba Allah belaka, Abdullah panggil. Tapi tak semestinya kita nama Abdullah. Hanya sifat kita ya Abdullahnya. Tak semestinya nama kita tu Abdullah. Dialah. Sifat Tuhan ya Al-Munfarid. Tak semestinya nama Tuhan tu Al-Munfarid. Tu dia. Comel. Kata Syekh Bajuri. Patutlah kita berpegang dengan huraian ni. Tu dia.
Wala yalzamu an yakuna alaman tu an yakuna Abdullah tu alaman likulli ahadin falyata'ammal. Berarti molek. Wa ala haza ay ala haza tahrir fa kalamu syekh ni zahir. Dah zahir mutlaqan habis. Panjang lagi dah. Tidak nak masuk sikit wassalatu tu. Tapi tengok masa tu, terik dah. Dah, sekadar tu dululah. Qauluhu wassalatu hiyasmu masdar li salla wal masdaru at-tasliyatu wa lam yu'abbir biha li ihamihil azaba. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tasmiyah khassah yang jadi silah antara jumhur dengan al-baqillah ni.